Assalamualaikum, salam sejahtera. Jadi untuk video tutorial kali ini saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan demonstrasi bagaimana kita nak guna Facebook Ads. Jadi Facebook Ads ni ialah caranya untuk kita promote atau kita iklankan produk kita melalui post-post ataupun kalau kita ada website kita boleh promote website kita sekali. Dan kita boleh edarkan iklan-iklan tersebut khusus kepada prospek yang kita dah target lah, yang kita dah upload kat Power Editor. Jadi okey, ini adalah contoh page yang saya buat page yang saya baru buat tadi, produk pasal pengurusan badan kan. Jadi saya ada ada page lah berkenaan dengan kurus ni, nak kurus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kalau yang tak ada lagi page, saya sarankan untuk tuan-tuan dan puan-puan buatlah, sebab bila ada page ni senang orang nak engage ataupun senang orang nak tahulah detail mengenai info produk kita. Jadi kalau siapa yang tak tahu buat tu, senang saja, kita boleh pergi ke setting ni dan tuan-tuan dan puan-puan akan nampak lah kat sini ada create page. So kita just create page. Dia macam kita create profile account biasa saja. Okey, inilah contoh-contoh post saya. Ni salah satu post yang saya nak highlightkan lah, saya nak promote dekat orang. Jadi ini ialah berkenaan dengan 3 bahan top secret yang akan buat seluar anda biasa pakai menjadi longgar dalam masa 2 minggu. Klik bawah untuk detail lanjut. So ini saya punya website. Ini ayat dia lah. Pastikan ayat tu kita kata boleh macam menarik perhatian lah prospek kita. Gambar pun memainkan peranan penting. Jadi macam ni saya letak gambar kucing kan. Kucing bagi ada sedikit unsur humor lah. Hopefully orang akan tertarik untuk klik ke iklan saya. Jadi benda ni terpulang pada kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebagai contoh saya nak promote iklan ni, saya nak promote post ni dekat prospek saya. Saya akan gunakan Facebook Ads. Saya akan klik ke sini setting dan saya akan pilih okey, create an okey, saya akan advertise. Okey, bila kita tekan advertise, maksud kita nak iklankan, Facebook akan bawa kita ke halaman page ni. Dia akan bagi sedikit briefing ataupun sedikit objektif lah, apa itu Facebook Ads, apa kelebihan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh baca. And then bila kita dah ready, kita just tekan create an ad yang butang hijau ni. Okey, bila kita dah tekan create an ad, Facebook akan beri kita pilihan jenis iklan macam mana kita nak buat. What kind of result do you want for your ads? Sama ada kita nak iklankan post kita atau kita nak iklankan page kita secara general, kita nak promote orang supaya like page kita, ataupun kalau kita ada website di luar Facebook, kita boleh pilih ni lah, klik to website. Maksudnya kita nak promote orang daripada Facebook untuk klik pergi ke website kita. Yang ada lagi lah banyak option-option lain, tapi biasanya yang 3 teratas ni lah biasanya orang selalu pakai untuk iklankan. Dan kebiasaannya saya lebih suka ambil pilihan pertama ni, page post engagement, sebab saya promote post. Bila saya promote post, biasanya kalau kita ada produk, saya lebih suka pakai ni lah, sebab kita boleh fokus more kepada produk yang kita nak. And then bila kita ada orang, bila dia nampak ada page, kita ada post kita, orang lagi suka sebab dia boleh direct communicate dengan kita, ataupun dia boleh terus tanya detail mengenai produk kita. Jadi lagi senang lah. Okay, and then bila kita dah tekan page for engagement, dia akan bawa kita ke page kita lah. Macam ni, ialah page nak kurus. And then bila kita pilih ni, kita akan nampak kat bawah ni ada kita punya senarai post-post kita. Ini semua adalah senarai post-post kita dalam page ni. Jadi saya nak ambil yang ni, gambar yang kucing tadi, gambar atas tu. Saya tekan continue. So itu ialah post yang saya nak iklankan. Bila kita dah select post tersebut, kita akan nampak bila di bahagian text and links ni, Facebook akan bagi preview. Maknanya kita punya review iklan kita lah, apabila prospek kita nampak contoh iklan yang bentuk iklan macam mana. Jadi kat sini desktop and newsfeed. So inilah sampel iklan lah yang kita expect
prospek kita akan nampak ataupun akan tengok. Jadi saya rasa tak ada masalah. Okey, betul. Dan selain desktop newsfeed ni, kita ada dua lagi bentuk iklan. Sama ada mobile newsfeed. Mobile newsfeed ni untuk orang yang pengguna-pengguna Facebook yang menggunakan pakai mobile phone atau tablet. So inilah contoh dalam bentuk mobile. And then kita ada right column. Jenis iklan ketiga, right column. Biasanya iklan right column ni iklan yang kecil-kecil kita selalu nampak kalau kita buka Facebook kita di PC. So total kita ada 3 jenis iklan. And then kita boleh pilih sama ada kita nak remove ataupun kita nak kekalkan iklan ni ke tiga-tiga medium iklan lah, sama ada newsfeed, mobile atau right. So tu pulang pada tuan-tuan dan puan-puan nak pilih mana satu ataupun nak pilih semua pun tak ada masalah. Kalau newsfeed ni biasanya kita nak fokus pada pengguna Facebook yang menggunakan Facebook di PC. Kalau mobile di handset atau tablet. Right column ni pun untuk PC sahaja. Jadi saya ambil ketiga, so senang sikit. Bila kita selesai, kita pergi dekat bahagian seterusnya, iaitu audience. So audience ni paling penting dan saya nak tuan-tuan dan puan-puan beri perhatian lah di bahagian ni. So kita nampak di section pertama kita akan jumpa custom audience. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat video sebelum ni, kita ada upload kita punya list kita kan, yang custom audience di Power Editor. Jadi kita ada kita punya, and then list tu pun saya dah upload list kurus tu dan sudah ready digunakan. So saya hanya type nama dia kurus, orang yang minat produk kurus. So saya just klik. So bila dah klik, kita akan nampak lah dia dah letak kat dalam kolom ni. Jadi tak ada masalah. Maknanya kita dah tahu iklan ni nanti bila dah start berjalan, dia akan bagi khusus dekat orang yang berada dalam list ni lah, orang yang minat produk kurus. Okay, bila kita dah selesai custom audience, kita pergi kat bahagian location. Kita boleh pilih lah sama ada kita nak khusus dekat Malaysia saja, orang yang tinggal di Malaysia. Tapi mandangkan kita dah ada list kita kan, so kita tahu yang kebanyakannya orang daripada Malaysia. So yang ni pun tak perlulah kita nak emphasize sangat ataupun kita nak tumpukan sangat. Selain tu kita nampak ada age, gender and language. Ni tuan-tuan dan puan-puan boleh alter lah ikut kemahuan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi since kita dah ada ni kan, so saya rasa tak perlulah. So kita boleh skip benda ni. And then kita pergi ke bahagian terakhir, tu account and campaign. So bahagian account and campaign ni, apabila kita dah set, kita akan nampak kita punya country kita akan default kepada negara kita lah, Malaysia. Currency kepada Malaysia Ringgit, dan time zone pun kepada Kuala Lumpur. Ni semua dah disetkan lah. And then bila kita pergi dekat add set name ni, kita bolehlah tukar add kita kepada nama yang sesuai lah, supaya kita tak terkeliru nanti. Kat sini saya just type lah nak kurus. Okay. And then untuk budget ni terpulang pada tuan-tuan puan, sama ada kita nak set ni, budget kita ni berapa untuk per day lah, untuk sehari maksimum. So kat sini ramai orang yang tak mengetahui berkenaan dengan budget ni, di mana kalau contohnya kalau kat sini kalau kita set RM15 per day, okay, so budget ni, so kita Facebook akan pastikan bahawa kos iklan yang kita buat ni akan sampai reach paling maksimum pun RM15 saja, dia tak akan lebih pada tu. So kita akan tahulah bahawa dalam masa satu hari tu dia akan reach RM15 sebagai kos maksimum. Okay, so ini akan dapat mengelakkan kita lah pada overspend atau kita terlebih belanja kalau kita setkan benda ni mengikut kemahuan yang kita nak lah. Okay, so tu pulang pada tuan-tuan perempuan lah untuk tentukan. Macam kat sini saya biasanya saya prefer dalam kelas saya set kepada RM15 lah, seperti yang Facebook berikan kat sini. So RM15. Okay, and then bila kita dah pergi ke bahagian last ni ialah schedule. Schedule ni ialah sama ada kita nak run my ad continuously starting today, maknanya apabila as soon apabila kita dah order ad ni, Facebook akan terus siarkan ad ni lah apabila dia dah siap review. Ataupun kita nak setkan specific time atau date untuk ad ni bergerak. So ni pun terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Then apabila kita pergi ke bawah ni, ialah kita akan nampak lah kat sini ada dua bahagian, bidding and pricing. So kalau pada tuan-tuan perempuan yang masih baru lagi ceburi
Facebook Ads ni kalau boleh kita jangan usik lah apa-apa kat sini lah. Sebab kalau kita pergi kat sini, ini hanyalah untuk orang yang betul-betul memahami lah dengan konsep FB Ads ni. Tapi kalau untuk siapa yang baru nak start, kita just pilih yang optimize. Pilihan pertama, optimize for page post engagement, di mana Facebook akan automatic lah optimizekan kita punya bidding kita lah untuk iklan ni. Tapi yang pasti, paling penting saya nak tekankan, pastikan bajet ni kita dah setkan awal supaya kita tak supaya bajet tak lari lah. Kalau RM15 ni, mana RM15 lah sehari, so tak perlu risau. Okay, bila kita dah puas hati dengan kita punya setting yang kita nak, and then kita just tekan place order. Okay, kalau untuk siapa yang masih yang first time buat, dia akan keluar satu message lah, di mana Facebook akan minta lah method ataupun cara bayaran, sama ada kita nak pakai debit, credit card ataupun kaedah yang lain lah, ataupun kalau kita ada kupon kita boleh tekan sini. So kalau untuk first time, dia akan pilih lah, saya akan pilih debit dan credit card. So Facebook untuk bayar FB Ads ni, tuan-tuan dan puan-puan perlu ada lah debit atau credit card. And dekat sini dia ada tekankan daily budget RM15 sehari. So kita tekan continue. Dan bila kita dah tekan continue, dia Facebook akan minta lah detail berkenaan dengan info debit atau credit card kita lah. So kita just isi saja. Okay, tadi saya dah isi detail lah berkenaan dengan debit atau credit card saya. So bila kita as soon kita dah isi, kita akan nampak ada message keluar, ad submitted. So thank you, your ad has been submitted for approval. So you will be charged once your ad start running, which usually takes about 15 minutes. So kita dah selesai lah, maknanya kita tak ada masalah apa-apa, just click OK. Alright, so bila kita dah tekan OK, dia akan minta lah password sebagai confirmation lah kita punya account kita dan juga ad yang kita buat tadi. Okay, then dah selesai lah. Dan kat sini dia akan berilah monitor, adjust and campaign with Ads Manager. So kalau sesiapa yang baru, saya sarankan tuan-tuan perempuan pilihlah option tag tool ni, di mana nanti Facebook akan terangkan lah bagaimana kita nak adjust atau adjust iklan kita ataupun kita nak monitor iklan kita. Tapi untuk jimatkan masa untuk video ni, saya tekan not now. Alright, so kat sini kita akan nampak ada notification daripada Facebook, dan dia akan beritahu lah you have created your first ad. Okay, so kita tutup. Dan kat sini bila kita dah selesai, kita akan nampak lah Facebook akan bawa kita ke satu halaman khas di mana dia dipanggil sebagai Ads Manager. Di sinilah ruang di mana kita akan monitor ataupun kita pantau lah kegiatan iklan yang kita buat. Okay, jadi untuk video seterusnya saya akan membimbing anda, tuan-tuan perempuan, bagaimana untuk kita pantau iklan kita melalui Ads Manager. Okay, kita jumpa ke video seterusnya.